Hai guys, hari ni kita akan belajar tajuk baru daripada bab 1 tingkatan 4, iaitu ciri-ciri tamadun. Okey, terdapat 6 ciri-ciri tamadun. Yang pertama, pertempatan kekal. Yang kedua, kehidupan berorganisasi. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Yang keempat, pengkhususan pekerjaan. Yang kelima, agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir, bahasa dan sistem tulisan. Jom kita membuat latihan bersama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Yana ucapkan kepada semua. Kali ini Cikgu Yana akan membuat ulang kaji bersama-sama dengan anda berkaitan tajuk ciri-ciri tamadun. Okey, kita mulakan dengan soalan SPM 2016. Soalan pertama. Soalan 1 dan soalan 2 berdasarkan peta 1. Bermaksud soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 saling berkait. Okey, kalau jawapan nombor 1 salah, kemungkinan nombor 2 pun turut akan salah. Dan sekiranya jawapan nombor 1 betul, kemungkinan nombor 2 pun turut akan betul. Oleh itu, cikgu nasihatkan kepada semua murid, tolong hafal kedudukan lokasi tamadun awal dunia. Peta ini dapat dilihat pada buku teks tingkatan 4, bab 1, muka surat 9. Okey, seperti biasa kita akan gariskan dulu kata kunci cerita. Okey, cerita soalan nombor 1 ni apa kata kuncinya? Ya, betul. Cerita tentang lokasi tamadun awal dunia. Okey, lokasi. Okey, soalan di sini kita akan lihat. Soalan pula, kita gariskan pula kata kunci soalan. Tamadun X. Dalam peta di sini adalah tamadun X. Dan yang kedua, kita perlu gariskan kata kunci soalan tamadun Y. Okey, kita tengok apa pilihan jawapan yang ada. Kalau tak ingat pun, nak tembak jawapan pun mesti logik. Kita kena tahu di manakah kedudukan kawasan tamadun awal dunia. Okey, dekat sini kita cuba lihat jawapan. Huangho dan Indus. Kalau kita ingat kedudukan dalam buku teks, tamadun apa kita dulu belajar? Huangho ke Indus? Indus kan? Okey, so ini cikgu ajar teknik tembak secara logik ya. Okey, Huangho dan Indus. X Huangho. Kita belajar Huangho dulu ke Indus dulu? Kita belajar Indus kan? So nombor 1 ni, A ni dah salah. Ini cikgu ajar secara logik kalau tak ingat kedudukan lokasi. Okey, nombor 2. B. Mesir dan Huangho. Kita belajar Huangho dulu ke kita belajar Mesir dulu? Kita belajar Mesir dulu kan? Baru kita belajar Huangho. Huangho ni adalah tamadun yang terakhir dalam bab 1 kita belajar. Okey, kalau ikut susunan, yang pertama, tamadun apa kita belajar? Tamadun Mesopotamia. Yang kedua, kita belajar apa pula tamadun? Nanti kita akan ikut rujuk. Yang seterusnya, C. Indus dan Mesopotamia. Kita belajar apa dulu? Kita belajar Indus ke kita belajar Mesopotamia? Kita belajar Mesopotamia kan? Okey, D. Mesopotamia dan Mesir. Mesopotamia dan Mesir. Okey. Jawapan kat sini kalau ikut logik kita boleh tembak B ataupun D. Okey, sebab Mesir dulu boleh belajar Huangho. Ataupun kita belajar Mesopotamia dulu ataupun Mesir. Tapi
sebelum kita tembak pun kita tengok dulu lokasi kedudukan kawasan. Sini kita nampak peta ada Malaysia. Malaysia ni dekat dengan negara apa pada tamadun Y? Malaysia ni dekat dengan Mesir ke? Dekat dengan Huang Ho ke? Dekat dengan Mesopotamia? Secara logik kalau kita fikir. Okey, so dekat sini kalau kita nak tembak tanpa kita ingat kedudukan lokasi, yang pertama kita tahu kita belajar 4 jenis tamadun. Okey, so dekat sini tamadun X, jawapannya adalah tamadun apa? Tamadun Mesir. Okey, tamadun Mesir. Malaysia ni hampir dengan negara China. So di sini adalah negara China sebab sini adalah lautan China Selatan. So jawapan dia secara logik kita boleh tembak B, Mesir dan Huang Ho. Okey, ini adalah pilihan jawapan lah yang paling terbaik. Dan memang itulah jawapan bila kita rujuk pada peta dalam buku teks muka surat 9. Okey, seterusnya kita lihat pula pada soalan 2. Kalau tadi kita dah katakan jawapannya Mesir dan Huang Ho, kita tengok pula soalan. Soalan menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang sungai. Okey, sungai. Dia tanya sungai rupanya. Okey, soalan bertanyakan tentang nama sungai. Apakah nama sungai bagi tamadun X dan tamadun Y? Kalau kita pilih jawapan dia tadi B, Mesir, apakah nama sungai bagi tamadun Mesir? Okey, setiap tamadun bermula di kawasan sungai. Jadi Mesir sungainya adalah Sungai Nil. Okey, Huang Ho Sungai Kuning ataupun Sungai Huang Ho. Jadi jawapan di sini adalah C, Sungai Nil dan Sungai Kuning. Okey, ini adalah soalan yang saling berkait antara nombor 1 dan nombor 2. Okey, kita lihat pula soalan SPM 2017. Okey. Jadual 1 merujuk kepada lokasi tamadun awal dunia. Okey, lokasi tamadun awal dunia. Kat sini kita lihat Mesopotamia, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates ataupun Euphrates. Euphrates. Mesir Purba, Lembah Sungai Nil. Indus, Lembah Sungai Indus. Okey, soalan dia tanya, mengapakah tamadun tersebut tertumpu di lembah sungai? Okey, sebelum tu kita kena gariskan dulu kata kunci cerita. Okey, kata kunci cerita di sini adalah lokasi. Nampak? Cerita tentang lokasi tamadun. Dan kita dah tahu dah, setiap tamadun mesti bermula daripada lembah sungai. Contoh sini Mesopotamia, okey, Sungai Tigris, Mesir Purba, Sungai Nil, Indus, Sungai Indus. Okey. Kalau Huang Ho tadi, Sungai Kuning ataupun Sungai Huang Ho. Okey, apakah kata kunci soalan bagi soalan nombor 3 ini? Mengapakah tamadun tersebut tertumpu di lembah sungai? Kata kuncinya tertumpu. Tertumpu di lembah sungai. Kenapa? Kalau kita fikir logik, kenapa manusia nak tinggal di tepi sungai? Ingat ya, kertas 1 ni membantu murid-murid mendapatkan markah yang terbaik. Okey. So dekat sini kita boleh melihat pilihan jawapan. Cuba tanya pada diri kita, kenapa kita nak tinggal di kawasan sungai?
Okey, pada zaman itu tidak ada teknologi, tidak ada kemudahan, tapi kita pilih tinggal di lembah sungai. Okey, tengok pilihan jawapan yang ada. Mempunyai tanah yang subur. Okey, secara logik betul. Kedua, mengekalkan warisan tradisi. Warisan tradisi ni maksudnya lebih kepada adat kebudayaan kaum. Okey. Mendapat mandat Tuhan. Mandat Tuhan ni maksudnya Tuhan ni memberi kuasa kepada kita. Okey, keempat, memudahkan perhubungan. Perhubungan ni mungkin penggunaan laluan air ataupun laluan menggunakan itulah laluan air sungai tersebut untuk berhubung ke kawasan yang lain. Okey, secara logik kat sini agak-agaknya apa pilihan jawapan murid-murid? Kenapa kita tinggal di lembah sungai? Apa yang kita dapat apabila kita berada di kawasan lembah sungai? Ya, yang pertama secara logiknya betul ya. Mempunyai tanah yang subur. Betul. Warisan tradisi ni macam tak sesuai. Mandat Tuhan lagi macam tak ada kaitan dengan sungai. Yang kedua, memudahkan perhubungan. Ya, betul. Ini adalah jawapannya. Memudahkan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat yang lain menggunakan laluan air. Okey, penduduk-penduduk di kawasan lembah sungai boleh menggunakan rakit ataupun sampan sebagai laluan air, menjadikan kawasan perhubungan antara satu tempat dan tempat yang lain. Maka pilihan jawapannya adalah 1 dan 4, B. Okey, kita lihat pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang terakhir ya untuk ciri-ciri tamadun. Rajah 1 berkaitan dengan ciri-ciri tamadun. Okey, sebelum ni kita dah lihat pada nota yang cikgu berikan di bahagian mula-mula sekali. Ciri-ciri tamadun ada 6. Yang ini pun murid-murid kena hafal, ada 6. Okey, yang pertama pertempatan kekal. Dekat sini ada pertempatan kekal. Yang kedua bahasa dan sistem tulisan. Yang ketiga agama dan kepercayaan. Keempat pengkhususan pekerjaan. Dan yang terakhir di sini sistem pemerintahan. Apakah ciri yang X ni? Okey, sebelum tu jangan lupa kita gariskan dulu kata kunci cerita. Kata kunci cerita di sini adalah ciri-ciri tamadun. Ciri-ciri tamadun ini tadi kita dah tahu ada 6. Okey, ada 6 ciri-ciri tamadun. Apakah kata kunci soalan? Kata kunci soalan bertanyakan tentang apakah X. Apakah X di sini? So, bagaimana kita nak tahu apakah X? Kita kena ingat dan hafal 6 ciri-ciri tamadun. Kita kena ingat bahawa pertempatan kekal merupakan ciri pertama untuk masyarakat bertamadun. Bila dah ada pertempatan kekal, kita mesti ada apa dia? Kehidupan berorganisasi. Betul, kita mesti ada kehidupan berorganisasi. Bermaksud kita ada ketua kampung, kita ada AJK, kita ada rakyat. Jadi di sini kalau nak ingat, kita fahamkan kronologi ciri-ciri tamadun. Yang pertama, pertempatan kekal berada di kawasan lembah sungai. Okey, bila berada di kawasan yang kekal ataupun di kawasan yang tidak berpindah randa, itu adalah ciri masyarakat bertamadun. Dia meninggal tetap dan tidak berpindah randa. Maka di sini wujudlah kehidupan berorganisasi. Maksudnya ada sistem penyusunan kehidupan rakyat. Okey, barulah kita ada sistem pemerintahan. Kita dapat kenal pastilah
siapakah yang menjadi ketua, siapakah yang menjadi pembantu, apakah tugas rakyat. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada pengkhususan pekerjaan. Okey, pengkhususan pekerjaan ini merujuk kepada apakah yang dilakukan oleh rakyat. Okey, mungkin sebagai artisan, petani. Okey, seterusnya mesti mempunyai agama dan kepercayaan. Orang yang bertamadun dia mesti mempunyai agama dan mesti ada kepercayaan. Dan yang terakhir, mesti ada bahasa dan sistem tulisan dalam berkomunikasi. Okey, yang ini boleh baca lebih lanjut di muka surat 6. Okey, ini sahaja latihan ulang kaji koleksi SPM bagi ciri-ciri tamadun. Subscribe Site Giana.